untuknya bintu makhad. Memang boleh lah. Faham? Boleh. Sekarang ni dia ada 20, sepatutnya 4 ekor kambing. Adakah boleh dia bayar juga bintu makhad? Jawapannya boleh. Faham? Sebab bintu makhad ni dibayar untuk 25. Kalau kurang daripada 25, lagilah boleh. Itu dia punya cara ucap dia. Fa'amma dunaha aula. Pendapat yang kedua kata, la yujzi'u al-ba'iru naqisu an qimati syatin fil khumus fil khams wa syataini fil ashri wa thalathin fil khamsi 15 wa arba'in fil ashri wa thalith la budda fil ashri min hayawanaini ba'iraini aw syataini aw ba'ir wa syah wal 15 min thalathati hayawanatin fil 20 min arba'ati ala qiyasi ma taqaddamah. Pendapat yang kedua kata boleh bayar unta untuk untuknya, tapi dengan syarat kalau 5 ekor unta yang dikeluarkan itu dia punya nilai dia tak boleh kurang daripada harga seekor kambing. Kalau 10 tak boleh kurang daripada nilai 2 ekor kambing. Kalau 15 3 ekor. Kalau 20 4 ekor. Pendapat muktamadnya tidak diraikan. Faham? Sebab kita telah meraihkan unta yang nak kena keluar tu bukan mutlak. Bukan asalkan unta 6 bulan pun boleh, tak. Unta tu dia mesti ba'iruz zakah. Faham? Ba'iruz zakah ni maksudnya apa? Ba'iruz zakah tu maksudnya adalah bintu makhad fama fawqaha. Dia daripada usia bintu makhad setahun naik ke atas. Tengok, wal ba'iru yutlaqu ala dzakari wal untha. Asalnya perkataan ba'ir ini dia merangkumi jantan dan betina. Tapi bila dia tambah perkataan zakat, maka yang dimaksudkan di sini adalah betina. Faham? Yang dimaksudkan di sini adalah bintul makhad fama fawqaha. Faham? Ini antara contoh yang diberikan oleh ulama perkara yang Imam Nawawi tambah, yang tak ada dalam kitab Muharrar, iaitu Imam Nawawi tambah perkataan zakah. Asalnya dalam kitab Muharrar hanya ada wa kadzal ba'ir amaduna 25. Begitu juga boleh mengeluarkan ba'ir, unta secara mutlak. Jadi bila boleh mengeluarkan unta secara mutlak, zahirnya jantan pun boleh. Faham? Maka jawapannya tak. Walaupun disebut ba'ir, tapi yang dimaksudkan ba'iruz zakah. So ba'iruz zakah murad dia adalah bintu makhadin fama fawqaha. Macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah kita menghafal dan memahami umur-umur unta yang wajib dikeluarkan mengikut bilangan tertentu, maka dibawa surah andaian. Surah andaian pula. Ini kira pecahan lah. Pecahan daripada masalah utama. Jadi pecahan dia mudah je. Dia ada 25 ekor. Dia kena bayar bintu makhad. Contoh, bintu makhad dia tak ada. Dia tak ada bintu makhad. Dalam simpanan dia tu tak ada. Dia macam mana? Fa in adima bintu makhad, fa banu labunin. Faham? Maka dia boleh keluarkan ibnu labun. Ibnu labun dengan bintu makhad ni lebih ke ataupun sama, setara ke ataupun lagi kurang? Apa yang lebih? Umur dia. Sebab labun ni adalah 2 tahun masuk 3 kan. Tapi dia ibnu labun. Faham? Bukan bintu labun, ibnu labun. Jadi ibnu labun ni, kalau orang tu dia kena bintu makhad, dia keluarkan ibnu labun, dia bayar lebih ke dia bayar setara?
Ha? Dia bayar lebih ke bayar setara? Ha? Setara. Sebab dalam bab zakat ni kurang tak boleh. Setara memanglah. Lebih, kalau dia bayar lebih, dia ada hak untuk mendapat ribat. Ribat tu maksudnya dia boleh tuntut dia panggil jabran. Faham? Kalau dia bayar lebih dalam bab ni lah, zakat haiwan ni, dia boleh tuntut lebih. Dia boleh tuntut apa? Dia panggil jabran. Oleh kerana dia bayar lebih, pejabat zakat PPZ kena pulangkan balik satu amount tertentu sebagai membayar semula yang dia lebih tu. Kalau dia nak lah, dia ada hak untuk menuntutnya. Jadi Ibnu Labun ni setara ke lebih? Kalau setara maksudnya dia tak berhak menuntut apa-apa lah daripada sa'i, daripada Baitul Mal, daripada muassasah zakah. Setara ke lebih? Sekali lagi. Setara. Dia lebih segi umur. Bintu Labun kurang segi, bintu Makhad kurang segi umur. Betul tak? Bintu Makhad lebih segi jantina. Ibnu Labun kurang segi apa? Jantina. Jadi kekurangan Ibnu Labun ditampung oleh kelebihan dia. Kekurangan bintu Makhad ditampung oleh kelebihan dia. So fair. Faham? Jadi bintu Makhad dengan Ibnu Labun ni sebenarnya fair, sama. So bila sama, mafhum lah, dia tidak berhak menuntut sebarang jabran. Allahumma salli ala sayyidina. Wal ma'ibatu, berdasarkan hadis, tengok hadis Sahih Bukhari, fa illam yakun indahu bintu Makhad ala wajhiha wa indahu ibnu labunin fa innahu yuqbalu minhu wa laysa ma'ahu syai'un fa in adima ibn al-labuni aidan hasala ma syaa minhuma wa qila tata'ayyanu bintul Makhad. Faham? Dia bila seorang tu dia kena bayar bintu Makhad, dia tak ada dalam simpanan dia, maka dia boleh bayar Ibnu Labun. Sebenarnya kalau dia nak bayar juga bintu Makhad, boleh. Dia pergi beli kat pasar. Beli kat pasar bintu Makhad, dia beli, betul dia bayar zakat. Cumanya dia tidak ditaklifkan berbuat demikian. Kalau dia nak buat tu kira sukarela dia lah. Faham? Kalau dia nak buat, sukarela dia, tapi dia tidak ditaklifkan pergi tahsil. Kalau tak ada di dalam milik dia, kira tak ada. Faham? Tak ada ni bukan maksudnya tak ada atas muka bumi. Faham? Ataupun tak ada di tempatan dia. Itu bukan maksud tak ada. Tak ada tu maksudnya dalam milik dia. Faham tak? Contohnya Ibnu Labun pun tak ada. Macam mana? Ibnu Labun pun tak ada. Pada ketika itu barulah dia pergi beli. So masa dia pergi beli tu, dia ada pilihan sama ada beli bintu Makhad ataupun beli Ibnu Labun pulang. Faham? Pendapat kedua kata dia, kalau dia beli, dia kena beli bintu Makhad. Wal ma'ibatu ka ma'dumah. Bila binatang itu dia ada aib, hukum dia macam tak ada. Maksudnya apa? Dia ada bintu Makhad, dia ada 25 ekor unta dan dia ada bintu Makhad. Tapi bintu Makhad yang dia ada tu ma'ibah. Maka Bashir. Maka tanya dia antara nama Bashir ke? Wal ma'ibah, ni ma'ibah ni, ma'ib. Apa dia? Golongan apa yang dia ada? Dia ada apa? Maka maksudnya
Bila bintu makhat yang sepatutnya kena dikeluarkan tu ada tapi aib, kita kira macam tak ada lah. Faham? Jadi kalau kita kira macam tak ada, dia dipanggil al-adamul hukmi. Yang masalah sebelum ni al-adamul hissi memang tak ada. Yang kedua al-adamul hukmi. Maksudnya al-adamul hukmi sama macam al-adamul hissi. Maksudnya dia seperti mana al-adamul hissi dia boleh bayar ibnu labun, maka al-adamul hukmi pun dia boleh bayar ibnu labun. Faham? Dan kaedah ni al-ma'ibatu ka ma'dumah ni dipraktikkan dalam semua surah. Faham? Contohnya nanti kita akan belajar, kalau dia tak ada bintu labun, boleh tak dia pergi bayar apa? Ibnu labun. Dia tak ada bintu labun, maka dia bayar ibnu labun kat depan. Baca. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi binatang ni dia ada yang karimah. Karimah ni yang kualiti. Dia ada banyak lembu, tapi dia ada berapa ekor lembu yang karimah. Faham? Yang lain mungkin kurus, tak banyak daging. Adakah dia ditaklifkan? Maksudnya masa pemungut zakat datang, boleh tak dia kata dia bagi arahan, oleh kerana yang ni bagus, kualiti dia karimah kan, kira harga lagi mahal daripada yang lain, jadi kami nak ambil yang ni. Faham? Sedangkan yang lain bukan aib, yang lain bukan ma'ibah. Yang lain adalah apa? Mahazir. Yang kata mahazir, taklah banyak sangat daging. Faham? Tapi dia sihat. Yang ni kualiti bagus. Contohnya wagyu lah, wagyu. Lembu wagyu. Faham? Yang mahal tu. Kalau korban baru ni dia buat iklan, siapa nak buat korban wagyu, satu bahagian 30,000. Faham? Jadi 7 bahagian kan korban, satu bahagian 30,000. Maksudnya harga dia apa? Harga dia 1,000, 210,000. Nak buat korban lembu wagyu. Baru ni ada iklan pasal korban baru ni, buat dekat Jepun. Jadi kita korban, hantar duit 30,000, dapatlah satu bahagian wagyu. Faham? Dia akan hantarlah daging tu. Kalau dekat Malaysia 30,000 tu boleh berapa ekor lembu? Banyak kan? Ini satu bahagian bazar. Dan Nabi telah pesan kepada pemungut zakat, iyyakum wa kara'ima amwalihim. Ini pesanan. Yang memandai pergi apa? Paksa orang ramai serahkan karimah, tak boleh. Kalau dia dengan sukarela menyerahkan, itu terpulang pada dia, maknanya dia telah buat lebih. Asalnya tak boleh. Dia hanya wajib keluarkan sekadar apa? Yang tak ada aib dan umur yang cukup, walaupun kurus. Iyyakum wa kara'ima amwalihim. Lagi? Tetapi kewujudan karimah menegah daripada dia boleh bayar ibnu labun, menurut pendapat yang sah. Faham? Maksudnya dia kena bayar bintu makhat. Bintu makhat yang ada kat dia tu adalah bintu makhat jenis karimah. Adakah kita kata oleh kerana dia jenis karimah, kita hukum macam tak ada lah? Sebab dia kan tak ditaklifkan keluar karimah. Jadi kita hukum macam tak ada. Bila kita hukum macam tak ada, dia boleh keluarkanlah ibnu labun. Itu dhaif. Pendapat yang muktamad, kalau binatang, kalau umur yang dia kena keluarkan tu adalah jenis karimah, dia tetap kena keluarkan. Faham? Yang dia tak boleh dipaksa tu kalau dia ada 2-3 bintu makhat. Ada karimah, ada yang tak karimah kan. Dia tak boleh dipaksa keluarkan karimah. Tapi kalau yang ada kat dia tu karimah saja, maka karimah dia dikira ada bintu makhat. Faham? Kalau dia sayang nak keluarkan karimah tu, cara dia pergi beli bintu makhat kat pasar. Boleh. Faham? Dia tak ada syarat dia kena keluarkan zakat tu daripada unta yang dia bela. Tak syarat.
Dia boleh dapatkan unta dengan umur yang sepatutnya di pasaran. Faham? Okey? Hik ni maksudnya apa? 3 tahun masuk 4 kan? Hiqah betina, hikun jantan. Dia dah ada 25 kena keluarkan bintu makhad. Bintu makhad tak ada, keluar sepatutnya boleh ibnul labun. Ibnul labun pun tak ada, dia naik atas lagi. Dia naik atas lagi, dia keluarkan hikun. Faham? Faham kan? Naik atas. Jadi hikun ni dia boleh dikeluarkan bagi menggantikan bintu makhad, tetapi dia tidak boleh dikeluarkan bagi menggantikan bintu labun. Faham? Kalau ikut dia punya sifir, dia sepatutnya boleh. Bintu makhad dengan ibnul labun beza setahun kan? Bila bintu makhad tak ada, keluarkan ibnul labun. Bintu labun dengan hikun beza setahun juga. Kalau kita pakai kalkulator macam tu, kalau dia tak boleh keluarkan, dia tak adalah bintu labun, dia boleh naik satu anak tangga umur dan dia keluarkan jantan. Faham? Hikun bintu labun, seperti mana ibnu labun apa? Bintu makhad kan? Tapi tak boleh menurut pendapat yang asah. Menurut pendapat yang asah tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau kita punya kira-kira tadi, sepatutnya fair juga. Hikun dengan bintu labun, dia lebih segi umur, dia kurang segi jantan. Bintu labun kurang segi umur, lebih segi betina. So kekurangan ditampung. So kira-kira dia akan jadi fair. Kenapa tak boleh pula? Seperti mana ibnu labun boleh bagi pihak bintu makhad. Pendapat yang kedua yang mengatakan boleh tu, dia telah kias macam tadi yang kita sebut tadi, fair. Tapi di sini kias dia jadi kias ma'al farid. Sebab apa? Pada ketika ini hikun ni walaupun dia lebih setahun berbanding bintu labun, umur tu sudah bukan lagi kelebihan untuk dia. Faham? Umur tu sudah bukan lagi kelebihan untuk dia. Jadi maknanya hikun ni dia ada dua kekurangan. Pertama, dia ada kekurangan, iaitu kekurangan di jantan. Dan bintu labun ada dua kelebihan. Dia adalah betina. Dia sebenarnya macam ni. Bintu labun dengan hikun segi umur tak ada apa-apa kelebihan. Hikun tak lebih segi umur, dan bintu labun lebih segi jantinah. Jadi dalam surah ni, kalau dia kena bintu labun, dia pergi keluar hikun, sebenarnya dia telah keluar kurang, bukan lebih. Bukan setara, bukan apatah lagi lebih, bahkan kurang. Kaedah dalam zakat, kalau keluar kurang, kalau dalam binatang ni dia ada jabran kan, sebenarnya dia keluar kurang. Faham? Sebab dia baca wa ajabal awwalu, tengok, bi anna ziyadata sinni fi ibn labun tujibu ikhtisasahu bi quwwati urujil ma'i wasyajar wal imtina'i min sighari siba' bi khilaf fi al-hiq fala tujibu ikhtisasahu an bantil bi hadhihi al-quwwah. Sebab bila unta tu dia dah umur macam bintu labun, maka macam contohlah orang umur 14 dengan 15 tak ada beza. Faham? Segi kekuatan sama je. Faham? Kalau dia umur 15, sebab bila manusia ni, kalau manusia lah, dia punya tumbesaran dia bila sampai satu umur, dia punya kekuatan ni tak akan bertambah dengan bertambahnya umur. Tak ada lebih. Faham tak? Sama juga dalam unta ni. Bila umur dia dah 2 tahun dengan 3 tahun tak ada beza. Maksudnya unta 3 tahun dengan 2 tahun tak ada beza daripada segi kekuatan. Faham? Tak ada segi kekuatan. So bila tak ada beza, umur tu bukan lebih untuk dia pada hikun. So bila umur tu bukan lebih untuk dia, dia pula jantan, maka dia lagi kurang daripada bintu labun. Seolah-olah dia dengan bintu labun sama umur, dan dia ni kurang segi apa? Jantan. Kita pergi keluarkan dia, maka kita telah keluar kurang, maka tak boleh. Faham?
Adapun hikun jelas lah. Hikun boleh bayar bintu makhot tu memang sangat jelas. Sebab Ibnu Labun pun boleh, hikun lagi boleh atas lagi. Faham? Tapi sebenarnya Ibnu Labun dengan hikun ni fair, tak ada beza. Betul tak? Ibnu Labun dengan hikun ni sama je. Betul tak? Ha? Sama. So kalau satu orang tu dia kena keluar bintu makhot, dia pergi keluar hikun, dia tidak bayar lebih. Kenapa kita ulang perkataan tu? Kalau dia didapati bayar lebih, maknanya dia berhak menuntut jabran. Faham? Tapi dalam surah ni dia pergi bayar hikun dalam keadaan dia kena bintu makhot kan? Adakah dia boleh menuntut jabran? Tak ada. Sebab sebenarnya sama antara Ibnu Labun dengan hikun. Seperti mana Ibnu Labun tak boleh tuntut jabran sebab fair, maka hikam tak boleh tutup. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walau ittafaqa fardani. Terjemahan terserempak. Kat mana? Serempak. Kalaulah serentak. Kalaulah bertembung dua kefarduan. Kita ada kira-kira kan, setiap daripada 40 hiqah kan, setiap daripada 50, setiap daripada 40 hiqah. Setiap 50 apa dia? Terbalik. Setiap daripada 40 bintu labun, setiap daripada 50 hiqah. Itu kan formula bila dah melepasi 91. Jadi contohnya dia ada 200. Selalu contoh 200. Jadi 200 ni ada 450, 540. Itu yang dipanggil bertembung antara dua kefarduan. Soalan dia dalam surah ni, dia nak keluar 4 hiqah, ataupun dia nak keluar 4 hiqah ataupun 5 bintu labun. Faham? Yang mana satu? Itu maksud ittafaqa fardan. Dia nak keluar yang mana satu? Ini antara masalah yang dalam bab ni lah, dalam bab unta ni agak rumit lah. Tak rumit sangat pun. Maksudnya dia ada pecahan-pecahan dia. Cuba tengok, ikut dia punya urutan perbahasan dia. Walau ittafaqa fardani. Kami atai contohnya 200 unta. Lagi? Maka ulama bincangkan, kalau dalam surah ni dia kena keluarkan yang mana satu? Ataupun kita kata dia ada dua kemungkinan je. Kemungkinan pertama, dia ada pilihan, ikutlah. Nak keluar A, nak keluar hiqah pun boleh, nak keluar ibn labun boleh, bintu labun boleh. Kemungkinan pendapat lah. Pendapat yang kedua, dia mesti keluarkan contohnya hiqah sahaja atau bintu labun sahaja. Ta'ayyun. Dia punya pendapat dia dua. Sama ada dia takhir ataupun ta'ayyun. Fal madhhabu, tidak semestinya 4 hiqah, bahkan bal hunna au khamsu banati labuni. Dia boleh keluarkan hiqah, dia boleh keluarkan khamsu banat labun. Banati labun dia boleh keluarkan. Dua-dua boleh. Wal qadim, tengok qadim. Pendapat qadim kata apa? Yata'ayyanul hiqaq. Kenapa pula mesti hiqah, tak boleh bintu labun? Nazaran li'tibari ziyadati sin awalan. Sebab hiqah ni umur lebih, so kita ambil hak lebih lah. Bidalil, dengan dalil apa?
at-taraqqi ila al-jaza'ah allati hiya muntaha al-kamal fil asnan, thumma al-'udul ila ziyadati al-'adad. واستدل في المهذب وغيره للجديد بما في نسخة كتاب صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقة أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. رواه أبو داود وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قرأه من الكتاب ولم يذكر سماعه من أبيه في جملة حديث الكتاب. وقطع بعض الأصحاب بالجديد وحمل القديم على ما إذا لم توجد إلا الحقة، ولم يصرف الروضة كأصلها بالتصحيح واحد من الطريقين. وصحح طريق القولين في الشرح الصغير وشرح المهذب. فعلى القديم إن وجدت الحقاق عنده بصفة الإجزاء من غير نفاسة لم يجوز غيرها، وإلا نزل منها إلى بنات اللبن وصعد إلى الجزاع مع الجبران. قال في الشرح المهذب وإن شاء اشترى الحقاق. Dia punya masalah pertembungan ni kita panggil apa? Nama masalah ni nama masalah yang kita panggil masalah ittifaqul fardain, bertembung dua kefarduan. Dia ada 3 surah. Surah pertama dalam simpanan dia ada 2-2. Faham? 4 hiqaq pun ada, 5 bintu labu pun ada. Itu surah pertama. Surah yang kedua, dia ada salah satu je. Dia ada 4 hiqaq ataupun 5 bintu labun. Surah ketiga, 2-2 tak ada. Dia ada 200 ekor unta, tapi dalam simpanan dia tak ada hiqaq pun tak ada, bintu labun pun tak ada. Faham? Jadi bahas masalah ni kita kena pecahkan kepada 3 surah. Surah yang sedang kita bincangkan yang ada khilaf qadim dengan jadid ni adalah apa? Adalah surah yang kalau 2-2 tu ada dalam simpanan dia. Sebab lepas ni dia ada surah yang mana dia ada salah satu je. Dia ada hiqah je, atau dia ada bintu labun. Itu lain hukum dia. Yang surah yang ketiga dia tak ada 2-2. Itu yang paling panjang pembahasan dia tentang bagaimana nak menguruskan dia. Faham? Jadi kamu susuk tu baru senang nak ingat. Jadi bila dia ada 2-2, ada khilaf qadim dengan jadid. Qadim kata dia mesti keluar hiqah, tak boleh keluarkan bintu labun, sebab hiqah ni lebih umur. Faham? Pendapat jadid kata dia ada pilihan. Dia nak keluar hiqah pulang pada dia nak keluar apa? Nak keluar bintu labun 5 pun pulang pada dia. Sebab dia ada 2-2. Faham? Dia ada 2-2, kita tak taklifkan dia salah satu. Tapi kalau dia ada satu je, dia ada hiqah je, atau ada bintu labun saja, pada ketika itu dia tulis apa? Fa in wujida bimalihi ahaduhuma ukhidha. Faham? Ukhidha, diambil. Faham tak? Diambil. Contohnya dia ada dia 200 ekor dan dalam simpanan dia ada 4 hiqah dan 3 bintu labun. Maka dia masuk surah mana? Surah nombor 1, nombor 2, nombor 3? Nombor 2, bukan surah nombor 1. Bukan surah nombor 1 2-2 ada. Hiqah ada, bintu labun ada. Tapi surah yang saya bentangkan ni dia ada 4 hiqah, 3 bintu labun. Maka dia punya masalah surah pertama, surah kedua, surah ketiga. 2. Maksudnya? Maksudnya? Salah satu. 2 salah satu. Yang 2 tu salah satu ke? Surah kedua tu kena, jawapan dia kena keluarkan salah satu. Ustaz Muaz.
Surah pertama keluarkan salah satu, surah kedua keluarkan yang ada, surah ketiga nanti kita bincangkan. Jadi dalam surah yang kita bentang ini surah nombor apa? Ha? Dua maknanya? Ha? Dia keluarkan apa? Ya, dia ada dua-dua. Dia kan ada dua. Ha? Tak cukup. Jadi dia letak tu kaedah tu. An-naqis kal ma'dum. Walaupun dia ada bintu labur, tapi bintu labur tu 3. Faham? Maka kita kira dia tak ada lah. Dia tak ada lah. Dia tak termasuk dalam surah pertama. Dua-dua ada. Yang dua-dua ada ni kalau cukup bilangan dia. Maksudnya hikah 4, bintu labur 5. Barulah dia dianggap ada dua-dua. Faham? Barulah dia dianggap ada dua-dua. Maksudnya dia, maka cara selesaikan masalah dia seperti surah pertama, iaitu dia ada pilihan. Faham? Tapi kalau naqis, kita kira, kalau contohnya dia ada 2 hikah, 3 bintu labun, dia tak termasuk surah apa? Dia tak termasuk surah apa? Nombor 2. Dia termasuk surah nombor 3. Dua-dua tak ada. Kita kira dua-dua tak ada. Dia tak boleh top up. Ini ambil ni 2 hikah, lepas tu tambah bintu labun 3 ke. Dia tak boleh macam tu. Faham? Sebab zakat ni kebanyakan urusan dia ta'abudi. Ta'abudi lah. Faham? Dia tak boleh nak pakai matematik macam tu dalam menyelesaikan je. Kebanyakan ada yang boleh kias juga. Kebanyakan